Tapi apa yang kau perasan, diorang punya tone mapping dah lama, iPhone atau Samsung bapak boring gila. Bila dah adanya brand-brand China dah collab dengan biggest brand camera. Okay, hi guys, Assalamualaikum. Korang kembali lagi dalam Ngeteh bersama dengan kita orang. Kita berempat hari ni. Okay, lama kita tak buat Ngeteh ni. Okay semua? Okay, tapi kenapa Aku dah lama tak buat. Kenapa lama ikut kat video. Oh, lagi buat video. Buat video lain dengan podcast. Okay, so tujuan Ngeteh ni ini kita buat adalah sebab dia dah macam trending pun ada, dah jadi macam keperluan pun ada. The reason is adalah punca utamanya Ngeteh ni dibuat adalah sebab tiba-tiba je Realme nak collapse dengan Ricoh. So aku macam dapat satu idea. Why not kita bincang kan? Adakah kita dah bertambah kolaborasi smartphone dengan brand kamera? Adakah benda tu sangat penting untuk kita ataupun sekadar marketing je kan? So sebab tu aku terfikir ni benda ni. Sebab tu lah aku macam kita borak-borak lah pasal benda ni. Benda ni aku rasa best juga borak. Okay, seperti yang kita tahu ada beberapa lah smartphone yang sekarang ni dia dah sedia ada, dia dah collab dengan brand-brand kamera. Contoh macam Vivo dengan Zeiss. Zeiss ni dia bukan setakat kamera je, dia sebenarnya paling terkenal dia optik dia lah. Spek mata pun ada Zeiss, tapi dia paling famous dia adalah dia punya optik itu. Dan yang kedua adalah kita ada Xiaomi, Leica kan. Leica. Yang ketiga adalah apa lagi? Hasselblad. Yang mana dulu kita ada OnePlus dan juga kita ada Oppo, tapi OnePlus dah tak ada lah sekarang kan. Dah tak ada. Dan yang keempat ni Honor ni aku tak rasa dia collab dengan brand kamera, tapi dia collab dengan studio besar dekat Paris. Tu tak apa, nanti kita akan borak dengan deep dive lagi apa itu Harcourt Studio tu. Dan yang last kali adalah yang latest ni, Realme dengan Ricoh. Ricoh ni ada, sebab aku pasal itu ada komen Ricoh ni bukan nama printer. Betul. Photostat. Diorang tak salah. Betul, diorang tak salah. Memang betul. Tapi asal dia adalah kamera. A brand kamera. Okay, aku nak tanya dekat korang rasa dengan collabnya benda-benda brand-brand kamera yang besar dekat luar ni dengan smartphone, adakah dia sekadar hype je, marketing? Aku tak rasa ni sebuah marketing je pun. Sebab kalau kita tengok dia punya functionality untuk setiap brand kamera tu sendiri yang ada dekat sebuah smartphone tu, dia banyak membantu nak bagikan gambar tu lagi cantik. Contoh kalau kita tengok dekat Zeiss, Leica semua kan ada, nampak Leica ni dia macam lebih kepada cinematic dramatic punya, dia punya. Dan maksud aku kat sini, untuk brand-brand kamera tu sendiri, dia ada signature dia sendiri. Bagi aku betul lah, benda ni sebenarnya marketing. Cuma marketing yang macam mana brand tu nak bawa. Bagi aku awal-awal dulu rasa macam ya je kan nak collab dengan brand-brand kamera ni. Tapi makin lama aku nampak benda ni satu keperluan lah. Kalau kau tak ada benda ni, kau tak, susah nak jual kau punya phone. Kira macam kamera tu jadi nampak bosan dah. Dia nampak bosan macam mana tak? Nampak bosan macam kau kalau setakat ada kamera dengan sensor besar je tak cukup, tapi kau kena ada benda lain lagi dekat dalam contohlah macam dekat UI apa semua tu kan. Betul. Dia kena ada keunikan lah dekat gambar setiap phone tu. Bagi aku bagus lah untuk setiap brand ni ada kamera yang sekali dengan diorang ni, brand-brand kamera ni. Benda ni aku suka. Okay, sebab sebelum ni kalau diikutkan Afiq dia dah bagi assign kita orang untuk kita orang try study benda ni. Okay, aku dapat satu benda lah. Ya, Afiq kata adakah sekadar gimmick saja marketing. Dia aku boleh cakap dia marketing dan lebih lagi. Sebab kalau kau fikir betul macam Mia kata tu, kalau sekarang ni flagship trend, kau hanya dekat kamera phone tu hanya sekadar kamera saja, bukan tak bagus, tapi dia tak cukup strong untuk convince orang beli. Dia perlukan elemen yang strong. Terutamanya korang kena tahu dekat dalam smartphone ni, kamera salah satu aspek yang sangat-sangat penting. So kalau untuk brand smartphone ni, dia buat smartphone, of course dia tak kamera, tapi dia tak ada expertise dalam aspek macam tu. Sebab tu dia collab dengan brand kamera untuk tweak dekat hardware, tweak dekat software, supaya quality image yang diorang dapat beri kepada pengguna tu lagi menarik lah. So tapi dia both side tau. Kau jangan hanya fikir pada brand
phone sahaja. Dekat brand phone of course dia orang dapat teknologi, dia orang dapat tingkatkan dia punya kualiti. Dari side jenama kamera, dia orang dapat publicity, exposure. Mungkin ramai tak aware. Sebelum ni aku ingat kamera ada 2 brand je. Bukan ada 2 brand. 2 brand yang betul-betul aku tengok memang famous, Nikon, Canon. Lepas tu aku tak sangka, Ricoh pun ada. Lepas tu Zeiss pun ada juga. Lepas tu Leica pun ada. Itu secara tidak langsung macam aku kata tadi lah, publicity and exposure for camera brand. Okay. So aku rasa aku setuju dengan korang punya pendapat. First adalah marketing. Memang aku rasa aku setuju. Dia terus terang benda tu memang marketing. Sebab apa? Sebab macam Syah tadi kau cakap, kalau smartphone tak ada benda tu dia akan bosan. Memang bosan. Okay, contoh pertama adalah yang aku boleh tengok adalah yang tak collab dengan mana-mana sekarang adalah first Google Pixel. Tak collab. Aku rasa quite boring. Dia tak ada signature daripada brand-brand kamera. Dengan collabnya dengan smartphone dengan sesuatu kamera brand ni, dia akan nampak lebih premium. So aku nampak sekarang ni yang betul-betul fokuskan collab dengan brand kamera ni adalah flagship. Dan betul. Aku rasa tak lama lagi kemungkinan akan masuk juga dekat mid-range benda ni. Sebab mid-range pun dah mati akal. Nak letak apa lagi kan. So diorang macam apa lagi nak buat. Of course dia akan letak collab lah. Sebab sekarang ni kita dah tengok yang mana even though walaupun owner dia tak collab dengan brand kamera, tapi dekat mid-range dia pun dia dah letak macam partner with Harcourt Studio kan. So more premium lah. Dan satu lagi dia boleh henyak lah harga yang lebih tinggi supaya partnership tu akan lebih nampak style lah kat situ. Dan satu lagi apa yang aku perasan adalah dengan terjadinya collab brand kamera dengan pada smartphone ni, brand-brand kamera yang orang tak pernah dengar, macam kau tadi yang kau dapat dengar Nikon, Canon, itu je. So orang lain dapat aware, ada lagi rupanya brand-brand kamera yang underrated dekat luar sana tu. Sebenarnya ada banyak lagi macam Kodak, Yashica. Aku tunggu je brand smartphone apa yang akan collab dengan brand-brand yang lain ni. Macam Kodak kan, kenapa owner tak dengan Kodak kan? Sebab Kodak pun dah bankrupt kan. Owner beli pun aku rasa tak ada masalah kot. Beli owner serius. Overall aku boleh katakan yang collab dengan brand-brand kamera ni, first adalah of course marketing, kedua adalah brand kamera of course akan dapat dia punya value in return lah. Orang akan kenal dia punya signature warna kamera itself lah. Okay, next question aku adalah benda ni sebenarnya macam orang berdebat juga. Dan kadang kita pun pening. Sebab bila kita tanya PR, kita tanya orang dari certain brand tu sendiri, bila collab dengan brand ni, diorang ni bagi apa dekat dalam tu? Diorang bagi teknologi lens tu ke? Diorang bagi teknologi sensor tu ke? Ataupun sekadar marketing letak nama je? Okay, so aku nak bedah. So sekarang ni kita nak bedah setiap brand. Korang rasa apa? Okay, sekarang ni dia mungkin kita tak ada sumber yang sahih. Sebab yalah, bila kita tanya diorang macam, kita partnership, kita engineer, kita co-engineer dengan that brand. Korang rasa macam mana? Okay, Amsyar, aku nak dengar Amsyar dulu. Mostly lah, kebanyakan awal-awal dulu diorang more to color sign je. Ingat lagi masa OnePlus kan dulu kan, first dengan Hasselblad dulu. Memang serius benda tu color sign je. Dia nak bagi nampak kamera OnePlus ni ada warna signature Hasselblad tu sendiri. Sama juga Leica apa semua. And ikutkan kebanyakannya dia bukanlah nak letak lens brand tu sendiri. Aku rasa meninggal kot nanti harga dia kan. Tapi macam Vivo tak pasti lah. Benda tu dia sendiri pun market yang lens tu diorang memang sama-sama dengan Zeiss bagi. Diorang guna. Yes, even yang Zeiss T-coating tu kan. T-coating apa semua tu. T-coating tu ikutkan dekat lens Zeiss tu sendiri. Benda tu memang mahal. Dan benda tu bukan gimmick lah. Sebab benda tu betul. Coating tu, okay ni aku add on sikit Amsyar ni. T-coating tu dia bukan sekadar macam lapisan macam tinted glass. Bukan tau. Dia coating ni, kalau dalam dunia kamera ataupun dunia lens kamera, coating ni dia bantu untuk elak bila cahaya masuk dia tak berselerak, ataupun bila cahaya masuk color tu lebih tepat. Itu coating. Dia setiap lens ada coating dia masing-masing, ada teknologi. Ya, betul. Macam Realme pun yang aku terkejut tu, aku tak pasti lah sebab dia kata dia partnership dengan Ricoh, and dia tak adalah cakap Ricoh bagi lens yang dekat kamera Ricoh tu kat Realme. Tapi apa yang waktu diorang launch itu, dia kata Ricoh approve gambar Ricoh Realme approve ni. je. Ricoh approve lah. Thumbs up lah. Thumbs up maksudnya ini kena lah dengan standard dia. Tapi kita tak boleh cakap banyak sangat sebab aku tak try lagi, so tak boleh.
Sebab kau sebagai pengguna Ricoh, Ya, aku memang guna Ricoh. Kalau ada Remy bagi guna, kita akan buat side by side lah. side by side lah kan. Sebab tak tahu lah, sebab benda yang full Remy tu aku minat gila banding dengan yang collaboration lain ni. Dia bagi kita setting sendiri, filter, bukan filter Tone. preset tone tu. Sebab Remy sendiri cakap filter tak sama dengan tone. Betul, aku pun setuju benda tu. Filter dia just tepek je. Tone ni adalah kita modified dalam tu. Yes. Tone tu berbezanya dua benda tu. Yeah, filter dia macam gambar kau ni ambil kita tepek macam VS Code tu kan. Tapi tone ni kau memang adjust. Kalau merah dia ni kau nak merah yang macam mana, kau nak orange yang macam mana, hijau macam mana. So for Realme tu dia boleh buat macam tu dia kata. Sebenarnya aku tak sabar tunggu Realme dengan Ricoh ni sebab Bila Agak-agak dapat lagi. aku rasa target mungkin 7 tahun? pertengahan November ataupun akhir November aku rasa ni. Tak lama lagi lah. Dia nak tak nak dia kena cepat. Betul, sebab masa iPhone 16 yang mula keluar yang ada colour tu, aku pernah review kat benda tu. Aku cakap kalau boleh jenama smartphone ni buatlah yang preset macam kat kamera Fuji, Ricoh, yang kau boleh preset kau nak colour dia yang macam mana, shadow dah apa semua. Realme bagi. So tu yang aku excited gila. Menarik lah. Dia macam bagi satu perspektif kat user. Macam aku takut benda ni macam orang hype ni gila-gila ni tau. Takut bila end product nanti sampai lah, takut takat ni je. So tapi tak apa, nanti kita akan try juga kan GT8 Pro nanti kan, Ricoh macam mana kan. Yang lain selain daripada Realme lagi. So balik pada tu, sebab aku pernah agak tanya Xiaomi dulu waktu Xiaomi apa lah 13 dengan first Leica diorang 13 First Leica bukan 13, Xiaomi 12S. Xiaomi 12 12S. Masa tu aku pergi office Xiaomi sendiri memang tanya betul ke ini lens, sebab dia kata lens Leica. Tapi bila tanya balik kita, dia macam co-develop lah. Co-develop tu Bekerjasama lah. maksud dia kerjasama lah kot. Dia kerjasama macam lah. di approve. Bukanlah dia Leica provide lens ataupun Leica provide sensor kan. Sama juga macam Oppo kan. OnePlus sekarang dah tak ada lah. So OnePlus sekarang dia dah ada sistem dia sendiri. Dia macam Huawei X-Mage. Betul. Okay, Amir, apa pendapat kau? Okay, apa yang aku baca dekat based on artikel lah dan aku punya experience sendiri, aku rasa yang brand-brand kamera ni dia banyak membantu daripada color software, lepas tu color tuning. Dia bukan setakat marketing biasa tau. Dia kalau setakat marketing macam aku collab dengan brand ni, lepas tu orang macam apa teracun nak beli. Tapi sebenarnya ada banyak yang membantu dari segi collaboration tu. Contoh macam kalau apa Amsyah tadi kata, kalau betul-betul dia orang tu bagi lens mesti mahal kan. Tapi mestilah kena kalau nak bagi macam setara untuk pengguna, dia orang kena co-develop. So bila ada collaboration kamera dekat setiap smartphone ni, dia bagi algoritma tu color tuning tu nampak konsisten. So bila kau macam selalu pakai kan, benda tu tak adalah nampak macam berubah-ubah. Ni pidat. Okay, balik pada soalan kau tu kan. Bila kau tanya soalan macam tu, aku terfikir macam adalah pihak yang fikir, ada ke pihak yang fikir yang kalau partnership ni hanya sekadar letak nama. Kalau diorang fikir macam tu, aku memang cakap salah sebenarnya. Sebab partnership ni dia kalau ikutkan antara dua brand yang besar. So kalau kau fikir secara logik pun mustahil lah dia orang buat partnership yang besar macam ni. And then hanya sekadar tepek nama je. Sebagai contoh lah, kau dah buat dekat Realme dengan Ricoh kan. Contoh macam Xiaomi dengan Leica, bukan setakat tepek nama je, tapi dekat dalam phone Xiaomi tu, sebagai contoh macam aku ambil contoh hari tu aku try Xiaomi 15 yang standard. Kau boleh try sendiri. Model sebelum ni lah kau boleh try sendiri. Apa tu dekat dia punya main camera Leica Vibrant, Leica Authentic, and then lepas tu dekat Leica Authentic tu kau dapat guna sendiri color science, signature color Leica tu sendiri. Bila korang tangkap gambar tu macam mana, dia ada macam Mio katalah algoritma brand kamera tu sendiri, macam mana dia orang nak tune color tu ikut dia orang punya preference. So bila ada collaboration antara sebuah smartphone, aku harap in the future lah, maybe on dengan Kodak ke apa kan, bila dia orang buat partnership kerjasama, bukan hanya sekadar tepek nama sahaja. Dia adalah satu, bagi aku, komitmen yang besar antara dua pihak yang kekasih. Tapi bercakap tentang Leica, aku pernah tanya orang yang pernah main Leica. Dia tanya bila aku tanya dia dekat phone Xiaomi ni, dia kata color tu lari jauh. Maksud dia tak sama pun dengan Leica. Dia mungkin look alike, tapi dari segi tone softness, dia punya tone mapping agak
agak lari sebenarnya. Lari yang obvious lah macam tu. Agak obvious lah. Dia sebab Leica ni Leica ni adalah kamera super premium. Dia dengan Hasselblad lebih kurang sama je. So orang yang beli Leica ni, dia adalah seorang yang very enthusiast dalam street photography. So Leica ni adalah one of kamera street photography yang satu lagi kau boleh flag dari segi, of course, Leica ni nampak mewah. Even aku rasa semua orang kenal Leica. Even dekat Europe, kalau kau pergi mana-mana, orang akan gantung Leica kan. Leica. Sebab dia ada warna merah dia tu. Warna merah dia tu dia ada standard dia lah. Agak mahal. So bila aku pernah tanya dengan dia tu, macam mana dengan Leica daripada smartphone ni, sama ke dengan Leica betul? Okay. Dia kata sebenarnya agak lari. Dia macam kurang apa maksud dia, on par dengan kamera Leica sendiri lah. Dengan Leica sendiri. Dia kalau nak katakan, yalah, kalau kau cakap tadi adalah partnership kan. Partnership adalah sekadar letak nama saja, tapi kalau tone mapping pun lari. Macam mana? Aku faham sebab bila aku tengok sebenarnya memang ada orang adu benda yang sama dekat Reddit aku tengok. Tapi kalau kau fikir betul-betul benda tu macam mana? Mungkin orang tak ambil kisah sangat, tapi kalau kau fikir betul-betul dari pihak Leica sendiri, takkanlah dia orang nak tune nak letak apa tu? Macam kau kata color sign tu ataupun dia punya color preference tu on par dengan dia punya kamera. Kalau buat macam tu, baik orang beli smartphone je. Sebab apa? Sebab kalau letak sama, so dekat smartphone pun yang harga dia jauh lagi murah daripada Leica kamera, kau boleh dapat kualiti dan juga color yang betul lah. So betul lah, as a marketing only. Dia memang marketing. Dia memang marketing. Tapi satu benda aku cakap dengan kau, aku boleh cakap yang Leica memang betul-betul dia bekerjasama dengan Xiaomi, but mustahil Leica akan berikan color tuning yang memang on par dengan dia punya kamera, OG kamera dekat smartphone Xiaomi. Kalau dia buat macam tu, macam aku kata tadi lah, better beli phone Xiaomi je, lagi murah, kualiti kau dapat yang sama. Walau macam mana pun, still kau tak boleh nafikan yang memang Leica dan juga Xiaomi still ada kerjasama untuk develop next generation camera system untuk phone Xiaomi yang latest dan juga yang akan datang. Tapi macam kau kata lari tu kan, mungkin dia punya pada preference dia memang lari. Tapi aku dah try, macam bila aku try tangkap gambar kamera biasa and then dengan kamera Xiaomi Leica Authentic, color memang beza. Sebab yang kamera biasa tu dia tak ada collaboration dengan siapa-siapa. Tapi bila dekat kamera Xiaomi tu sendiri, memang dia punya color tu memang Leica sendiri punya lah. So dekat situ aku boleh, bukan aku nak disprove camera enthusiast tu punya perkataan, aku just nak cakap yang partnership antara Leica dengan Xiaomi ni bukan hanya sekadar nama sahaja. Memang ada work that they did behind the curtain macam tu. Okay, tapi aku ada beberapa point yang aku tak setuju dengan kau kan. Contoh? Satu yang kau kata, okay, betul lah dari segi looks Leica tu memang ada beza. Tapi why not Leica bagi je yang menghampiri dengan color science dia sendiri. Maksud kau memang hampir dengan dia punya color science kamera lah. Macam Afiq kata tadi, memang user Leica nampak tak berapa sama langsung dengan Leica tu sendiri kan. Sebab orang yang main Leica ni, dia bukan orang buat duit tau. Dia orang berduit, benda tu jadi hobi. Yes, aku setuju benda ni. Bila orang yang main hobi ni, dia memang very specific benda-benda macam ni. And aku setuju, kenapa tak nak bagi. Aku pernah nampak gambar dari kamera Leica sendiri. Memang Xiaomi tu sendiri, dia tak menghampiri sangat pun dengan warna Leica tu. Okay. Dia macam beza jauh lah. Sepatutnya diorang kena bagilah, walaupun tak 100% sama, tapi sikit-sikit. Sebab betul lah warna Leica ni, even kau nak create sendiri pun susah tu. Aku try kat Ricoh aku sendiri pun nak dapat Leica look tu. Resepi dia susah. Susah tu. Aku pernah try tu untuk buat tone mapping resepi. Okay, kau dah ada jawapan kat situ. Itu jawapan dia. Sebab kau fikir, kalau Xiaomi letakkan yang kau kata tu kan, maksud dia bagi resepi tu dengan mudah, walaupun tak 100%, maybe 80% macam tu, value dah hilang lah. Tu maksud kau value hilang. Value hilang maksud apa? Apa tu? Orang beli Xiaomi je. Beli Xiaomi. Lepas tu kau kata Leica tu orang berhobi yang berduit. Kau kena ingat, yang Leica nak bagi ni dekat smartphone. Bagi aku, dia dalam segmen, aku faham, tak ada masalah, aku respect. Tapi dalam segmen tu, dia bukanlah segmen yang sama macam orang yang sebelum ni Leica enthusiast. Leica enthusiast, of course macam aku cakap, berduit. Tapi kalau Leica bagi sesuatu yang bernilai bagi dalam brand diorang kepada satu kelompok yang tak perlu spend banyak untuk dapat, so benda tu dah kurang nilai dia. Faham tak maksud aku? Sebab kau kata tu kan, bila kau kata resepi warna Leica tu, Afiq pun kata memang susah nak dapat, memang cantik tu semua.
kat situ kita nampak betapa bernilai je benda tu. So bagi aku itu adalah salah satu smart move daripada Leica, di mana dia preserve, dia eksklusifkan benda tu hanya untuk So dekat sekedar marketing lah, letak nama je lah. Tak boleh lagi Kalau ikut jawapan simple. Kalau dia tak nama, tak payah dia bagi features tu semua. Ya ada, maybe 10-20% macam tu, sebab kau kata very obvious colour dia lari. Ya, aku faham lah maksud kau. Kalau yelah, kalau smartphone hampir sama setanding dengan yang kamera punya, dia macam baik orang beli smartphone. Yes, sebab Tapi korang tertinggal satu benda. Apa yang dia? Smartphone tu tak boleh sama dengan kamera tu sendiri. apa dia? Sensor. Oh yeah. Memang dia boleh je bagi colour yang lebih kurang je. Xiaomi boleh dapat look macam tu, tapi diorang tak boleh dapat sensor. Yeah. Sensor tu gila kau nak letak sensor kamera tu dekat phone. Aku rasa agak ni lah. Sebab memang aku dalam komuniti fotografi ni pun diorang cakap diorang memang boleh colour hampir sama, tapi dari segi size lens tu sendiri dah beza. Rupa tu akan memang beza gila. Dia punya sharpness dia bukan dibuat-buat lah. Okay, Dia memang betul. So bagi aku okey je nak bagi. Sebab takkanlah orang yang pakai Leica jual kamera dia beli Xiaomi. Macam tu lah. Sebab orang yang dah main kamera ni memang dia akan stick to kamera. Phone okey ada collaboration. Phone ni lebih kepada snap and shoot lah kot. Betul. Kamera ni just untuk hobi. Tu hobi. Ya, kalau buat duit biasanya orang tak pakai Leica. Orang pakai Canon, orang pakai Sony. Yes. Itu untuk orang buat duit Mahal lah. sangat ke Leica ni? Ush. Boleh busuk apa? Tengok harga, tengok. Tak, mana busuk apa? Saya bagi tahu. Busuk 25 cukup. Boleh lah beli Azia Rahmah. Okay. Level hobi tau. Tapi See, yang berduit. Tapi benda ni aku perasan dia bukan je dekat Leica pada Xiaomi je. Betul, dia, betul. Sebelah Oppo pun Sebelah lebih kurang juga. Cuma aku perasan okay, terus terang aku tak pernah pegang kamera sebelah, dan aku teringin nak pegang. Yalah, sebelah sensor dia itulah kamera aku rasa memang dah top tier kot dalam fotografi. Alhamdulillah. Sebab yalah, sensor pun dah pakai medium format. So medium format memang paling besar lah kot sensor sekarang ni kan. Kalau ada lagi besar pun itu dah level lain lah tu. Tapi untuk commercial punya medium format aku rasa dah cukup besar untuk fotografi. Besar. Itu dah boleh print billboard kot. Aku tak pernah pegang kamera tu. Dan Oppo ni aku perasan dia punya warna nak ke Hasselblad tu, tone mapping pun dia sebenarnya. Ini apa yang aku tengok, aku judge daripada video-video luar aku tengok. Dan aku baca dekat Reddit, aku lepak dalam forum tu, ada orang tanya Hasselblad Oppo ni dengan ini sama ke? Ada orang cakap dia sama juga. Tone mapping pun still off sikit, tapi dia sekadar memberikan look like Hasselblad. Dia akan bagi sikit preset-preset black and white toning. So untuk nampak color tu, sebab Hasselblad ni signature warna dia, setiap brand kamera dia ada signature warna tau, atau signature tone. Kalau Hasselblad dia akan lebih, kalau kau ambil belakang tu banyak hijau, kau punya hijau tu dia macam lembut sikit. Dia tak terlalu punchy macam tu lah. Dia bukan terlalu vibrant. Dia hijau dia very lembut je, dan gambar kau akan ada signature warna hijau sikit. So itu aku nampak yang dekat Oppo ni. So bila aku dah try Oppo S9 ni, padu juga dia punya kamera dia. So benda ni aku rasa yalah, untuk kalau nak Hasselblad nak letak lens ataupun nak letak sensor diorang untuk sesebuah phone tu memang agak mahal lah. So tapi dia marketing yang boleh naikkan nama diorang dari segi both side, brand smartphone dengan brand kamera. So dua-dua naik. Yalah, kalau nak beli Hasselblad, nak beli Leica, meninggal tu harga. Meninggal. Dia dari segi color dia ada off sikit. Tapi kalau aku sekarang ni, kalau aku tengok contoh yang latest satu, kita ada buat 15T. Kalau di antara 15T ni yang latest lah kot. Cuma kena tunggulah kot. Kalau yang latest apa, 16 Ultra kan nanti nak keluar. 16 Ultra? Ke 15 Ultra. Kan dah keluar? 17 Dia skip. Lupa 17 Pro apa? Pro Max. 17 Pro Max. 17 Pro Max. Dah sebiji macam iPhone. Aku tahu Xiaomi ni. Yang tu aku tak sempat lagi try. Ya, China set dah, AP set dah keluar dah. Yang mana kalau diberi pilihan lah, kalau ada sama ada yang Hasselblad Oppo ataupun Leica, yang aku rasa yang paling close look yang paling close aku rasa Oppo lagi kot dengan Hasselblad. Sebab tone mapping dekat Leica Xiaomi agak off jauh sikit lah. Contoh daripada 100%, dia lari aku rasa around 60 ke 50%. Itu aku punya judgement aku lah.
Signifikan. Dia lari sikit lah. Tapi kalau orang yang suka okey lah kot. Kalau Vivo ni dia memang Vivo sendiri dah claim tau, optik pun dia pakai pada Zeiss. T-coating kan. Dalam tu pun lepas tu dia letak lagi ada T-coating secret recipe daripada Zeiss. Lepas tu dalam tu dia bagi lagi untuk X300 Pro ni, dia bagi lagi gimbal Zeiss. Betul. Gimbal. So Vivo ya yang setakat ni aku rasa yang betul-betul macam Serius. dia serius, dia bagi betul. So sebab Zeiss ni dia famous dengan optik. So nak tak nak memang Vivo pandai lah kot tackle Zeiss ni. Bagilah korang punya tu letak dalam ni. So diorang pun bagi. Cuma untuk Zeiss ni, itu dah review nanti lah. Aku ada banyak benda aku nak kritik kat S300 Pro ni. Banyak benda aku nak kritik. Sabar dulu lihat dulu, okay? Tunggu nanti video. So itu apa aku punya perspektif lah untuk brand dengan kamera, untuk brand smartphone dengan kamera sekarang ni. Dan satu lagi aku punya soalan adalah brand-brand daripada iPhone, daripada Samsung, di luar Korea. China lah. So setakat ni yang collab dengan brand-brand besar ni smartphone China tau. China. Smartphone China. Realme China. Oppo China. Vivo China lah. Vivo China. Honor pun China. Semua China. Macam mana brand-brand western ni tau, brand-brand Korean ni, Samsung ni. Sebab apa kau nampak sekarang ni, bila phone-phone China ni dah collab dengan kamera-kamera besar ni, boleh menjadi, of course. Orang akan tempting tau, macam uish, phone kau collab dengan Leica siut, uish, phone kau collab dengan Hasselblad siut, uish, phone kau collab dengan Ricoh siut. Lepas tu dari segi kemampuan phone daripada barat ni nak lawan phone China tu, dia dah jauh, macam dia bukan tinggal jauh. Dia sekarang ni okey, mungkin pendirian masing-masing brand ni, mungkin macam Samsung, Apple ni dia ada ego. Yang mana dia macam kita orang boleh hasilkan signature warna tone sendiri. Sikit suka hati kita orang lah kot nak collab ke tak. Tapi apa yang kau perasan, diorang punya tone mapping dah lama, iPhone atau Samsung bapak boring gila. Bila dah adanya brand-brand China dah collab dengan biggest brand kamera ni. Kau rasa macam mana? Betul, aku setuju yang part macam iPhone, Google Pixel, Samsung. Diorang besar, abang besar. Diorang ego lah. Dia macam aku ada nama macam tu. Aku boleh buat ke, I can do better kan. Tapi sebenarnya Samsung dulu dah pernah ada rumors dah dengan Olympus apa semua. Dah lama gila. Sekarang Olympus pun bankrupt. senyap lah tak ada kan. Olympus ada lagi bankrupt kan? Senyap mana tak ada lah. Orang dah tak kisah lah kot kan. Tak kisah kot. Tapi tu lah, ikutkan aku tak rasa lah diorang nak collab. Aku pun yakin macam tu juga. Brand-brand yang besar ni, dia macam, korang jangan salah faham, bukanlah gambar diorang tak cantik. Pixel, iPhone, Samsung tak cantik, bukan tak cantik. Diorang gambar diorang cantik, tapi bila kita edit ikut cita rasa kita. Beza dengan phone China, kau snap boleh terus share. Itu yang kau dapat dah lawa macam tu. Yes. sebab dia bagi signature look brand kamera tu. Mungkin ada orang kata, alah biasalah ambil gambar kena edit-edit. Tapi macam aku punya pendapat, aku tak suka dah nak edit-edit ni. Aku nak snap, aku nak share terus. Tak ada masa dah nak adapt, nak main graf-graf lah, nak ni adjust, buang masa. Aku ada banyak lagi kerja lain kan. Dia bukan letak preset, bukan terus terus siapkan dia bukan copy paste. kan copy. Ada orang silap letak preset, dia ingat copy paste, dia tengok macam cantiknya kan, dia try asal jadi buruk. Tapi attribute tak tukar kan. Of course lah, dia punya focal length berbeza, warna waktu berbeza, tempat berbeza, vibe berbeza, memang akan dapat lain lah kot. So bagi aku collaboration ni sangat penting lah untuk orang-orang yang biasa kan. Kalau aku tahu lah macam Samsung, walaupun orang kata Samsung gambar lawa, aku rasa itu 5 tahun dulu kot gambar Samsung ni lawa. Sekarang dah out lah kamera Samsung. Kita lupa lah Malaysia pasal Huawei yang Pura kan. Itu dia punya engine X-Mesh kan. X-Mesh itu dia punya engine orang. Tapi X-Mesh tu lepas dia caw daripada, sebab sebelum ni Huawei kan dengan Leica. Betul. Lepas ada caw apa-apa problem, lepas tu dia buat sistem dia sendiri, image sistem dia sendiri. Tapi X-Mesh tu sebenarnya not bad siut. Not bad tau Huawei tu.
Sampai sekarang pun masih puji kamera korang cantik. Padu kot Smash tu. Dan yang ni aku nak tunggu kat OnePlus. Kan OnePlus dia dah buat sendiri sebab dia dah tak ada Hasselblad. Dan dia tak nama apa dia punya tu, camera engine tu? Ada, aku lupa. Boleh check, cuba check. Power lah Huawei dia, Kalau dia boleh komen macam independent sendiri kan. Unlike dengan mana-mana And benda ni Chinese aku pernah tanya Xiaomi kat. Andai jodoh Dengan Leica tak Xiaomi lama. dengan Leica ni dah habis nanti. Bukan tak lama, nanti dah habis. Apa backup plan? Macam Huawei ada X-Match. Dia buat sendiri. Dia tak ada jawapan lagi lah. Tapi masih terlalu awal. Oppo ada backup plan juga. Oppo aku rasa Yang baru ni, Lumo image system ni. Yes, Sebab lagi pun kan Lumo ni lepas aku try dekat phone ni, Lumut engine. padu saya Lumo engine ni. Padu lah Lumo engine ni. Memang daripada Oppo sendiri. Oppo, Yes, dia Oppo baru yang lagi. develop. Oppo yang develop image engine ni. So kalau dengan Hasselblad ada problem, dia off contract, dia orang ada Lumo image system ni. Aku rasa bijak lah Oppo ni. Bijak Dia lah. tahun ni baru start. And OnePlus pun dah keluar. Maksudnya partnership dah habis. And dia dah start dengan engine dia sendiri. Maybe Oppo dah akan tengok dulu macam mana OnePlus ni kan buat. Sebab diorang kan dah sekali Oppo OnePlus. So bila tengok nanti OnePlus dah test, habis 4 tahun partnership dengan Hasselblad, aku rasa Oppo okay kot. Boleh stand alone macam Huawei. So benda ni bijak. So Xiaomi dia kena ada exit plan lah. Macam Huawei ada X-Match. Benda ni bagus. So sekarang ni apa yang aku nampak kalau macam Vivo kalau dengan Zeiss ni lama lagi kot Vivo Macam ni lama lagi. macam lama lagi dengan Zeiss ni kan. Dengan Zeiss. Tapi sebab dia tak kisah, sebab Zeiss ni dia lebih kepada optik. Betul. Lebih kepada optik. Dengan dalam tu ada gimbal sikit. Dan yang adalah tone-tone Zeiss. Betul-betul. Macam natural, ada vibrant look. Kalau macam Oppo ni dia dah ada backup plan ni. Let's say ni dia ada Lumo. So aku rasa yang dia collab ni sebenarnya mungkin first dia nak belajar Betul. macam mana mapping ni. Lepas tu mungkin dapat recreate signature macam contoh Oppo ni. So dia dah tak perlulah kot Hasselblad. Yalah kau nak kena bayar royalty. Yeah. Nak letak nama tu, Yeah. Oh mahal tau. Yes, itu Tapi yang mahal tu lah yang orang nak? panggil premium. premium. Yes. Dia bukan sekadar phone sajalah. Dia bukan takat mahal kosong macam tu je. Cuma iPhone ni lah. iPhone dengan Samsung. Aku rasa boring lah. tak ada aku rasa macam kau kata tadi tu. Kau dah rasa boring untuk iPhone. Aku rasa dah boring. Aku rasa dah boring gila iPhone. Dia menang dekat video lah kot. Video dah power iPhone. Sebab dia optimize. Tapi dia boring-boring pun dia depend pada user kot. Kalau pada user dia orang punya kalau apa? SOC phone China menang kot. Betul. Phone China menang. China dah ahead. Untuk fotografi. Bagi kau untuk phone-phone macam Google Pixel dengan iPhone ni dah bagi kau dia agak jauh ketinggalan sikit ke tak? Dia bukan ketinggalan, bagi aku boring. Sebab Boring apa? Aku nak something yang benda yang aku, dia bukan sekadar aku boleh tweak. Kalau aku boleh masuk Lightroom, semua orang boleh. Kalau masuk Lightroom dah tambah satu lagi kerja. Aku rasa ada orang post dekat gambar hasil LOC iPhone. Sebut LOC tapi dalam dah sentuh apa banyak color 50 layer. Kau masuk Lightroom, orang boleh tahu SOC ke ataupun gambar edit. Untuk kalau macam smartphone China yang collab ni, at least dia bagi beberapa ataupun dia bagi dekat aku option. Contoh gambar tu aku bukan sekadar nak gambar tu kosong. Mungkin aku nak main black and white ataupun aku nak try main ada tone signature daripada collab dengan brand kamera tu. Itu yang buat aku rasa macam lagi best. Kalau macam Pixel, iPhone, Samsung, agak boring lah bagi aku. Okay, aku nak tanya lah Amsyah. Bukan Amsyah je, korang lah. Korang pakai flagship smartphone. Kenapa korang pakai phone tu dan apa yang membuatkan dia rasa kau tertarik dengan warna kamera dia? Lepas untuk tahun ni lepas aku dah try 2 phone tu, Phone apa? Bagi tu sikit. Vivo dengan Oppo. Okay. Aku memang tertarik dengan Oppo punya ni. Oppo cut. Sebab Vivo, yes, sebelum ni memang aku Vivo kan. Yes. Tapi Vivo dari segi color tu, dia bukan color Zeiss. Dia punya pop dia tu Terlalu vibrant tu. bukanlah vibrant tapi dari segi looks tu aku Oppo tu lebih ni sebab Hasselblad tu kan. Vivo ni aku minat dengan dia punya lens dia tu. Lens dia tu memang
Zeiss punya bila kau main bokeh dia tu kan, tu memang memang Zeiss punya ni. Bokeh dia tu memang nice. So kalau antara dua tu aku pilih, kalau aku nak main color saja aku akan pilih Oppo lah. Tapi kalau aku nak signature Zeiss punya lens tu aku akan pilih Vivo lah. Tu antara dua. Okay. Daripada beli je lah dua-dua. Orang berduit, hobi Kalau orang berduit. berduit, kalau berduit lah. Vivo V60 dah ada dah. V60? Buat apa beli yang S100? V60 pun dah ada Zeiss tu. Sisi lah design tu. Portrait So Pro. Portrait So Pro. Portrait Pro. Portrait So Pro. Pro. Okay, kalau aku lah, sebab aku tak try lagi Oppo tu kan. But aku dengar korang macam menggembur-gemburkan. Try lah ni. Nanti. But, tapi daripada saya aku sini aku mungkin aku preference aku dekat Vivo. Sebab aku dah try sendiri. Aku suka gila T-coating gitu. Sebab contoh kalau tangkap gambar waktu malam especially ada cahaya tu semua, of course glare tu memang bukan problem of the past lah. Itu satu. And then dia punya bokeh, aku suka bokeh sebab antara banyak camera mode yang ada dekat dalam phone Android, aku suka portrait. And then betul lah macam kau kata Amsyah, bokeh effect Zeiss tu sendiri, sebabkan dia punya lens tu dia bukan bokeh tu macam macam layan macam syahdu lah. Macam itulah Zeiss punya ni. Tu maksud aku tu buatkan aku macam jatuh cinta. Tu buatkan aku more incline toward phone daripada Vivo lah, X300 Pro. Tapi kata orang bokeh tu fake kan? Ya, of course lah. Bukit digital. Kau dia aku tahu. But cantik. Okey lah, boleh aku. Walaupun bokeh dia fake. Okay, refit Sebab sekarang ni zaman computational photography. So kiranya Ya, Vivo tahu. dah mengaburi mata kau lah. Bukan mata aku je, aku rasa mata semua orang. Aku rasa memang semua smartphone ada AI dah sekarang kot. Memang yes, semua ada. Aku tak rasa smartphone tu direct ambil tanpa sentuhan daripada AI. Aku rasa mesti ada. Betul. Saya ada, itu confirm. SoC sekarang untuk smartphone aku dah tak rasa tu bukan straight out of camera sebab dia dah ada sentuhan. SoC ni dia legit dekat kamera je kot sekarang ni kot. Lepas kau dah snap tu dia akan ambil masa dia processing sikit. Even though kita dah off, even Vivo aku dah off macam-macam, dia ada proses sikit, so dia lebih cantik. Dia kau hampir tak nampak. Hampir tak nampak. Dia mesti ada sikit. Dia mesti ada AI sentuh. Yes, macam Oppo tu memang aku pasang gila sebab masa aku review Reno 10 Oppo yang Pro sekarang ni tu. pun masih ada lagi. Yes. Ini pun ada AI kat. Dia cuma AI tu sekarang ni apa yang aku perasan, AI tu sama ada dia nampak perfect bijak ataupun memang ala kadar. Kalau ala kadar memang barayah. Bila kau cakap itu, tapi aku rasa untuk phone Android sekarang ni, SoC dia tu dah memang include of komputer kot. Aku rasa masuk aku adalah part of sentuhan daripada komputer tu adalah one of the whole camera system untuk phone Android. Dia imaging system tu lah. Kalau imaging macam system tu. Macam Lumor ni dia ada tambah-tambah sikit. Macam Vivo dia ada chip apa tu? Yang baru ni VS1 VS1 lah. Yes. VS1 itu imaging system. itu one of dia proses lah. Tu tak maksud aku macam aku mungkin partially disagree dengan kau punya term. Kita tak boleh lah bila dapat gambar daripada sebuah smartphone Android sekarang ni, tak boleh lah kita regard dia sebagai SoC. Ya betul, sebab aku dah try kamera, truly camera system dengan smartphone punya kamera. Sebab straight out of camera ni, aku punya mindset ataupun aku punya pemikiran adalah gambar yang diambil tanpa sebarang sentuhan oleh AI, tone, apa-apa saja. Yang sentuhannya adalah lens tu sendiri dengan sensor tu. Itulah straight out of camera. So kamera smartphone ni dia macam dah ada, kau memang ambil dan dia ada diproses. So, bila once dah masuk diproses tu, aku dah tak rasa macam SoC. Mungkin term smartphone sekarang SoC dah lain. Dia mungkin dah ada sentuhan AI. So dah lain aku. Mindset aku tu dah bukan truly SoC lah kot. Sebelum aku rasa dah habis lah cukup ni kita sembang pasal kamera. Aku ada satu soalan cepu mas. Dapat mas dia tak ada cepu mas sangat. Dia macam Cemas. kalau kau ada pilihan sama ada Kamiyoi, smartphone ke kamera? Kamera betul. Untuk orang yang macam aku ni, yang tak biasa sangat dengan main edit-edit gambar ni, main Lightroom ke, sembang, aku lebih pilih smartphone lah. Smartphone okay, aku jenis tak suka nak leceh-leceh. Point and shoot kan. Kau bidat? Kalau aku macam Mio je. Sebab aku bukan macam tu kamera enthusiast ke apa ke. Aku ambil phone je lah sebab selain daripada kamera. Dan
bagi pendapat aku sendiri, kamera dekat phone pun sekarang ni kira memang not bad, sufficient enough. Lepas tu ada functionality, so enough for me. Itulah. Amsyah? Kalau aku kamera kan. Diko. Tapi macam mana? Dia bukanlah kamera untuk tukar-tukar lens kan. Interchangeable lens kan. Dia yang macam Diko aku kan digital kan. Point and shoot kan? Point and shoot. Kenapa aku pilih kamera banding phone? Sebab aku dah try sebelum aku nak beli kamera pun. Dia kepuasan tu, kesyahduan. sebab bila pakai phone dia macam ni. Kau tak kenapa brand kamera dia buat fotografi kit macam Vivo and kenapa Xiaomi, sebab dia nak bagi fotografer ni ada kepuasan untuk tekan shutter tu. Shutter. Apple ada kamera control tapi tak sama. The mechanical shutter is a steam Tak sama dia. Sangat steam. So bayangkan kau keluar buka Design. kamera, snap. Cik, Kau fikir snap Macam dia Cikik. Dia tak pernah dah aku dengar cakap macam tu. Selalu kata klik-klik je. Sebab dia mechanical shutter ni dia bunyi dia tu. And Dia device kau Dia tu bagi memang endorphin lah. Dopamin. untuk ambil gambar je. Ambil gambar. Tak payah risau pasal benda-benda lain, gangguan lain. Kalau aku dua-dua kot. Kamera ni sebab dia dua benda yang berbeza. Ya, betul. Kamera is kamera, smartphone is smartphone. Smartphone ni macam dalam poket kan. Kamera lain kau kena set up setting apa yang kau nak. Kalau melainkan kalau auto yang setting Betul. Tapi lepas aku dah try, aku rasa dua-dua lah kot. Dua-dua. Sebab dia dua benda yang berbeza. Okay, so aku rasa sampai sini je guys kita borak-borak pasal kamera dekat smartphone ni. Aku harap korang dapat something yang input ataupun korang boleh bagi output korang pula dekat komen bawah ni. Ada yang kita orang terlepas dalam topik ni. Dan sebenarnya kita orang tak nak deep dive sangat pun. Sebab kalau deep dive aku rasa panjang lagi nak cerita pasal spherical lens lagi dekat smartphone ni lagi. Dia dah jadi persidangan. Jadi persidangan spherical. Dia dah jadi macam Tang siap. persidangan yang lagi panjang lah. So yang ni kita main yang kita tak main surface, kita main yang in the middle sikit. Cetek sikit. Kalau surface kat atas sangat. Kita main in the middle sikit. So aku rasa sampai sini je guys. So macam mana kita orang akan jumpa, korang akan datang. Okay guys, bye bye guys.